Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala kesihatan dan afiat untuk dapat kita bersama-sama menyambung semula bagi pengajian tafsir juzuk amma kita. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk sambungan pada ayat yang ke-9 ya. Betulkan saya kalau saya tersilap, tak silap saya take note hari itu ayat ke-9 ya. Jadi saya akan baca ayat ke-9 sehinggalah ayat yang terakhirlah ayat 17 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, pada hari akhirat itu didedahkan segala yang terpendam di dalam hati manusia. Maka pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan untuk ia membela diri dan tidak pula ada penolong yang dapat memberikan pertolongan. Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan dan demi bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah pemutus yang sebenarnya dan bukanlah ia kata-kata mainan dan olok-olokan. Sesungguhnya mereka yang menentangmu, wahai Muhammad, bermati-matian menjalankan rancangan yang jahat. Dan aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat terhadap mereka dan menggagalkan rancangannya. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, hendakkan segera kebinasaan orang kafir itu. Berilah tempoh kepada mereka sedikit masa lagi. Baik. Jadi daripada ayat yang ke apa ni? Ayat yang ke-9 tadi kita baca. Ya. Ayat yang ke-9 kita baca tadi sehinggalah kepada ayat terakhir lah ya. Ayat 17. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang dua perkara. Ya. Yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang keadaan dan gambaran peristiwa hari kiamat. Allah menceritakan pada kita tentang keadaan dan gambaran kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala bawa kepada kita tentang bukti kekuasaan Allah yang berkuasa mengembalikan manusia pada hari kiamat. Dan yang ketiga, Allah bawakan pula kepada kita
tentang kejahatan-kejahatan orang-orang kafir serta perancangan Allah untuk membalas kejahatan mereka. So kita ada 3 tajuk utamalah daripada ayat 9 sehingga ayat 17. Yang pertama apa dia tadi? Iaitu kedahsyatan dan keadaan peristiwa hari kiamat. Yang kedua adalah bukti kekuasaan Allah untuk mengembalikan makhluk atau kejadiannya pada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah Allah Ta'ala menceritakan pada kita tentang kejahatan orang-orang kafir dan perancangan Allah Ta'ala untuk menewaskan mereka. Itu semua adalah topik tajuk utama daripada ayat 9 hingga ayat 17. Okay, sekarang kita nak pergi kepada tafsirnya. Pada ayat ke-9 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan pada kita gambaran hari kiamat. Salah satu daripada nama hari kiamat diberi nama As-Sarair. Salah satu nama hari kiamat namanya apa? As-Sarair. Para ulama mengatakan hari kiamat ini ada kurang lebih 35 nama. Sangat banyak. Adanya nama At-Tammah, ada nama As-Sakhrah, ada nama Al-Qari'ah, ada nama Al-Waqi'ah. Ada nama yang sangat banyak, ada nama Al-Hasrah, ya, ada nama At-Taghabun, ada nama Al-Qiyamah sendiri, ya, dan salah satu daripada nama hari kiamat itu adalah As-Sarair. Apa makna As-Sarair, ibu-ibu sekalian? As-Sarair ni diambil daripada perkataan bahasa Arab yang memberi maksud kepada As-Sir. As-Sir maknanya adalah tersembunyi. Ataupun rahsia. As-Sir. Plural dia ataupun jamaknya Sarair. Maknanya hari kiamat ini adalah hari Allah akan membocorkan, membongkarkan, membukakan segala bentuk rahsia yang disembunyikan di dalam hati manusia atau dalam lintasan akal fikiran mereka, atau yang mereka lakukan kejahatan, kemaksiatan atau kebaikan secara tersembunyi. Semuanya akan dizahirkan oleh Allah. Maka hari kiamat ni tidak ada lagi yang tersembunyi, semuanya dizahirkan. Dan para ulama mengatakan apa yang terzahir pada hari kiamat itu. Maka mereka telah membahagikan perkara yang terzahir pada hari kiamat itu kepada beberapa pembahagian. Ya, ada beberapa pembahagian. Yang pertama, yang akan terzahir pada hari kiamat itu dipanggil sebagai perkara-perkara al-hawas. Ya, perkara-perkara al-mawad ataupun al-hawas. Baik, apa maksud al-hawas dengan al-mawad? Iaitu yang akan terzahir pada hari kiamat adalah makhluk-makhluk yang ketika kita berada di dunia dahulu, ia termasuk daripada makhluk yang ghaib, yang kita tak nampak, yang kita sebagai manusia tak boleh melihat dengan mata kepala kita ataupun dengan zahir. Maka pada hari kiamat, Allah jadikan semua makhluk yang tersembunyi itu, semuanya akan menjadi zahir. Maknanya semuanya akan menjadi nyata. Ya, semuanya akan jadi nyata. Okey. Jadi apa yang nyata? Malaikat. Kita kan sekarang tak nampak malaikat, nanti kita akan nampak malaikat. Jin, kita tak nampak jin dan syaitan, nanti di padang mahsyar akhirat kita akan nampak jin dan syaitan. Apa dia lagi? Termasuklah syurga, neraka, titian sirat,
Sebab titian sirat pun benda ghaib juga. Sebab benda tak berlaku lagi. Mizan, ya, mahsyar. Maka semua benda-benda ini adalah benda yang kita ketika di dunia dahulu disuruh untuk mengimani dan mempercayainya, walhal benda itu belum ada, dan ada yang dah diciptakan, ada yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat Allah akan jadikan semua benda yang ghaib ini akan menjadi benda yang zahir. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud as-sarair ini juga adalah iaitu Allah Ta'ala akan menzahirkan semua perkara yang tersirat. Maknanya perkara yang tersembunyi atau tersimpan di dalam hati manusia atau di dalam jiwa manusia. Apa dia? Yang pertama, iman ataupun kufur. Yang kedua, munafik, nifaq. Ya, nifaq maknanya orang-orang munafik yang berpura-pura menyembunyikan kenifakan mereka, sifat munafik mereka, yang berpura-pura menzahirkan kebaikan dan keislaman dan keimanan, walhal mereka itu kufur. Dan akan terzahirnya niat-niat manusia ketika melakukan ibadah, sama ada mereka tu riak ke, mereka itu sum'ah ke, mereka itu ujub ke, mereka itu takabur ke, semuanya Allah akan zahirkan niat-niat manusia dalam ibadat mereka. Apa tujuan mereka buat ibadat tu, apa matlamat mereka, semua Allah akan zahirkan. Ya, Allah akan nyatakan. Dan termasuklah yang kategori yang kedua ni dipanggil sebagai al-khawafi, iaitu benda-benda yang tersirat tapi Allah Ta'ala akan zahirkan. Antara benda yang khawafi ini, selain daripada niat kita, selain daripada iman dan kufur ataupun nifak dalam hati, Allah Ta'ala akan zahirkan juga, iaitu apa yang kita lakukan secara tersembunyi. Maknanya apa yang kita sembunyikan daripada perhatian manusia, yang kita sorok-sorokkan, ya, yang kita sembunyi-sembunyikan, maka itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menzahirkannya. Maka inilah yang dinamakan sebagai as-sarair. Baik. Apa pengajaran yang boleh kita ambil, ibu-ibu yang dikasihi rahmati oleh Allah sekalian? Oleh kerana hari kiamat itu adalah merupakan hari hari kiamat itu adalah merupakan hari as-sarair. Hari Allah akan mengaibkan, Allah Ta'ala akan membongkarkan, menzahirkan semua kebaikan dan kejahatan manusia. Itu adalah hari di mana semua orang akan tahu apa yang kita buat. Hari ini apa yang saya buat, ibu-ibu sekalian tak tahu. Saya pun tak tahu apa yang ibu-ibu sekalian buat masa muda dulu, masa bujang dulu kan. Begitu juga dengan saya. Tapi pada hari akhirat, semua itu akan dipaparkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sebut di dalam surah Ali Imran. Ya, Allah Ta'ala huraikan kepada kita dalam surah Ali Imran pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-30, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah pada hari akan manusia mendapati setiap perbuatan amalan yang dia buat itu daripada kebaikannya muhdara. Allah akan zahirkan. Mana Allah yang baik pun Allah akan zahirkan, sama ada yang kita buat terang-terangan ataupun yang kita buat kebaikan secara tersorok-sorok daripada pandangan manusia pun Allah Ta'ala akan zahirkan. Lagi apa lagi? Wa ma amilat min su', apa yang kita buat daripada benda yang tak baik,
pun dizahirkan. Sehingga kata Allah dalam ayat Quran, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sehingga manusia tu menginginkan supaya yang tak baik tu Allah jauhkan dia amadan ba'ida. Sejauh-jauh yang sampai tahap tak boleh dinampak oleh manusia sesiapa pun. Dia berharaplah, ya Allah, minta yang tak baik itu Allah jauhkan tontonan itu supaya orang yang duduk kat mahsyar tu semua tak nampak. Amadan ba'ida. Tapi tak boleh lah. Ya, semuanya itu akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu ayat ini menunjukkan pada kita beberapa pengajaran daripada tafsir ini. Yang pertama adalah hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan tersembunyi. Kalau kita nak selamat hari As-Sarair, kita mesti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sama ada secara terang-terangan ataupun dalam keadaan tersembunyi. Jangan bertakwa pada Allah secara terang-terangan saja. Terang-terangan ni maknanya bila ada di hadapan manusia, bila ada pada pengetahuan manusia, pendengaran manusia. Tapi bila di sebalik pengetahuan dan pelihatan manusia, dia langgar larangan Allah. Bila dia duduk sorang-sorang, dia buat maksiat. Bila dia duduk dengan teman-teman dia, maka dia bersama-sama mengerjakan maksiat. Ini tidak boleh. Kerana apa? Kerana Allah Maha melihat apa yang zahir dan apa yang batin. Apa yang tersirat, apa yang tersurat. Apa yang dizahirkan, apa yang disembunyikan. Allah Maha melihat. Maka sebab oleh kerana itu, kalau orang yang nak selamat, supaya dia tidak diaibkan, supaya dia tidak ditelanjangkan, minta maaf saya guna perkataan ini, dan pada hari kiamat itu dibongkarkan segalanya, salah satu daripadanya, dia kena konsisten bertakwa kepada Allah, laksana perintah Allah, takut kepada Allah sama ada di hadapan khalayak ataupun ketika secara bersendirian. Itu salah satu jalan untuk kita selamat. Bahkan Imam Malik rahimahullah pernah menyatakan, para salafus salih pernah dikatakan, Imam Malik menyatakan, para salafus salih, mereka itu ketika bersendirian, mereka lebih takut kepada Allah daripada di hadapan khalayak ramai. Padahal kalau kita orang awam, depan orang lah lagi kita segan. Segan kalau tak buat baik, orang lain buat baik. Segan kalau kita nak buat tak baik, walhal orang lain tak buat tak baik. Tapi para salafus salih, mereka itu lebih merasa malu kepada Allah, takut pada Allah ketika mereka duduk bersendirian. Kerana pada ketika itu mereka merasakan mereka lebih dekat dengan Allah. Dan Allah Ta'ala hanya memerhatikan mereka. Mereka lebih merasai ketakutan dan kebesaran Allah Ta'ala itu. Ya, baik. Yang kedua, untuk kita menjadi orang yang selamat daripada fitnah ini, salah satu daripadanya juga adalah merupakan sentiasa mengikhlaskan ibadat-ibadat kita, perbetulkan niat-niat kita. Kerana salah satu benda yang Allah akan bongkarkan adalah niat kita, matlamat kita, tujuan kita. Maka kita kena sentiasa memperbaiki niat, sentiasa memperbetulkan niat, dan sentiasa kita menjadikan nawaitu kita itu adalah nawaitu yang ikhlas kepada Allah Ta'ala atau mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, Allah menyebutkan, إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Baik. Kemudian, kita pergi kepada ayat yang ke-10. Satu lagi saya tertinggal, minta maaf.
Yang terakhir untuk kita selamat daripada Ustaz. hari Assalamualaikum Ustaz. As-Sarair ini adalah, Assalamualaikum Ustaz. Saya ganggu Ustaz. Minta maaf ya Ustaz. Minta maaf ya Ustaz. Ustaz dah silap ni. Ustaz tafsir surah At-Tariq. Kita sekarang ni dalam surah Al-Balad. oh ya ke? Ya. Itu saya duk cari-cari kat surah Al-Balad Itulah. yang Ustaz baca. Oh, Saya saya rujuk tanda, balik surah At-Tariq. Apa yang saya saya cakap tadi semua ada dalam catatan saya. oh ya ke? Saya tanda dekat, oh ini kelas lain lah ni. Oh, patutnya ayat 2 ya? Ya, Ayat 2 Ustaz. Saya pun Oh, tadi termangu-mangu itu juga. tadi saya tanya tadi Al-Balad. tu masa mula-mula. Dah lama Iyalah, laju. tak Laju ada sangat. macam nak potong Betul Ustaz sebab Ustaz laju tadi sangat saya saya. tanya. Tak ada Ha, respon, saya jalan je lah. ha. Okey, tak apa, Tak kita apalah, sambung balik. kita Kita masuk balik ayat 2. Oh, ada 2 tanda lah sini. Okey. Okey, Al-Balad ayat 2. Saya ada tanda kat sini ayat 2. Okey. Kita sambung. Tak apalah, kita baca balik lah ya. Kejap ya, sampai ayat berapa tadi. Kita baca daripada ayat 2 ni, Suratul Balad. Sehinggalah kepada ayat yang ke-6. Ya, ayat 2 sehingga ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya. Saya tak hilang. Sedangkan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal di negeri ini dalam keadaan ditindas. Wa walidin wa ma walad, dan demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkan. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Sama ada kesulitan jasmani atau rohani. Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya, menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasi kekuasaannya? Ayat ke-6. Manusia yang demikian keadaannya tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan berkata, aku telah habiskan harta benda yang banyak dalam usaha aku menegakkan namaku dan bangsaku. Baik, kita berhenti tadi sampai ayat yang ke-6. Okay, kita kembali semula. Pada ayat yang kedua, setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan kota Mekah. Ya, Allah bersumpah dengan kemuliaan kota Mekah pada ayat pertama tu. Pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya Allah bersumpah sesungguhnya kemuliaan kota Mekah itu bertambahnya kemuliaannya apabila seorang Nabi ataupun Rasul yang diutuskan di akhir zaman atau penutup kepada sekalian para Nabi dan Rasul itu berada di bumi Mekah atau berasal daripada bumi Mekah. Ya. Maknanya dekat sini menunjukkan pada kita bumi Mekah ini adalah merupakan bumi para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana bumi Syam ataupun bumi Palestin.
Sebab itu Allah bersumpah dengan bumi ini. Allah bukan bersumpah dengan kemuliaan tanah haram itu sahaja. Tapi Allah bersumpah bahawasanya para Nabi alaihimussalatu wassalam juga pernah menduduki ataupun sampai dan berada di tanah bumi Mekah ini. Bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang telah menempatkan anak danya Nabi Ismail alaihissalam. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain, yang mana mereka itu pernah datang ke bumi Mekah untuk menunaikan dan menyempurnakan ibadah haji setelah daripada pensyariatan haji dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kat sini menunjukkan pada kita kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan kota Mekah ni. Kerana nak mengatakan yang pertama, kepentingan kota Mekah ini sebagai kota tanah haram suci. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis, baginda Nabi bersabda, kota Mekah ini Allah Ta'ala telah mengharamkan kesuciannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dia akan kekal menjadi kehormatan, kemuliaannya itu sampai kiamat. Sehingga Nabi kata tak boleh kamu mematahkan pokoknya, tak boleh kamu merosakkan tanamannya. Dan Nabi bersabda, Allah Ta'ala juga mengharamkan menumpahkan darah ataupun berbuat kezaliman padanya. Melainkan ada satu masa saja Allah halalkan kepada Nabi SAW, iaitu pada masa pembukaan kota Mekah. Masa tu Nabi masuk dengan membawa tentera lah. Ya. Itu saja waktu yang Allah Ta'ala bagi pengecualian untuk Nabi SAW membuat serangan, ya, dan penaklukan dan peperangan pada pembukaan kota Mekah. Baik. Yang kedua, kenapa penting kota Mekah ni? Selain daripada dia kota tanah haram suci. Yang kedua, kerana dia adalah merupakan kota para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Para Nabi dan Rasul pernah berkunjung ke kota Mekah dan mereka pernah hadir ke kota Mekah adalah untuk melakukan ibadat haji. Ya, untuk melakukan ibadat haji ataupun tawaf mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana masjid yang keduanya, kenapa Allah bersumpah dengan kota Mekah? Kerana masjid yang pertama dibina untuk menghimpunkan orang ramai beribadat di dalamnya adalah merupakan Masjidil Haram. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan masjid pertama yang dibina adalah Masjidil Haram. 40 tahun sesudah itu, masjid yang dibina untuk berjemaah orang ramai adalah merupakan Masjidil Nabawi. Masjidil Aqsa. Lepas daripada Masjidil Aqsa, masjid ketiga yang dibina kemuliaannya adalah Masjidil Nabawi. So kenapa Masjidil Haram ni penting? Kerana dia juga adalah merupakan masjid yang pertama umat Islam, dan kemudian ia juga menjadi kiblat bagi umat Islam. Maka sebab itu Allah bersumpah dengan kota Mekah ini untuk memberitahu bahawasanya Masjidil Haram, bumi Mekah, kota Mekah, tanah haram Mekah, dia adalah memiliki hubungan dengan keimanan orang Islam, iaitu orang Islam beriman kota itu kota suci, kiblat umat Islam, dan tempat para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Maka oleh kerana itu mereka wajib mempertahankannya dan mereka wajib untuk membela kota Mekah itu dan mendapatkannya dan membebaskannya daripada kezaliman orang-orang musyrikin. Sebab itulah Allah bersumpah dengan kota Mekah ni. Sebab tak nak nanti bila umat Islam dah hijrah ke Madinah, mereka dah selesa duduk dekat Madinah dan aman duduk kat Madinah, mereka dah tak nak
menginginkan semula mendapatkan kota Mekah. Sedangkan kota Mekah tu ada hubungan dengan orang Islam dari sudut keimanan, dari sudut hukum hakam, ya, di segi ibadat, iaitu ada tawaf, ada haji. Maka sebab itulah Allah Ta'ala bersumpah dengan tanah suci ini untuk menyuruh Nabi SAW dan orang-orang yang beriman supaya membebaskan dan menakluk dan membuka semula kota Mekah itu daripada cengkaman orang-orang musyrikin Mekah. Sedangkan ketika Nabi SAW duduk kat kota Mekah pada awalnya, Nabi SAW dalam keadaan ditindas. Para sahabat juga dalam keadaan ditindas. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya tanah ini mesti dimerdekakan dan ditakluki semula. Sebab tu kita boleh lihat di sana ada satu hadis daripada Nabi SAW. Masa Nabi nak keluar berhijrah ke bumi Madinah bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar radhiyallahu an, Nabi menangis. Dari riwayat sebut Nabi menangis sambil Nabi berdoa di hadapan Kaabah. Nabi berdoa, Allahumma ahbib ilayya Madinah kama ahbabta ilayya Makkah. Ya Allah, bagilah kami sayang Madinah macam mana kami sayang Makkah. Ya. Bahkan Nabi SAW juga menyambung dalam doanya, Ya Allah, kembalikanlah aku ke dalam kota Mekah ini. Masa tu Nabi nak hijrah keluar. Kembalikanlah aku ke dalam kota Mekah ini semula kerana aku merinduinya. Maka ini menunjukkan ada 3 masjid, 3 tanah suci umat Islam yang umat Islam wajib mempertahankannya kerana dia ada hubungan dengan iman kita, dengan ibadat kita dan dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik, itu yang pertama. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menyebutkan, Allah bersumpah dengan wawalidin wama walad. Wawalidin wama walad. Al-walid dekat sini, kenapa Allah bersumpah dengan al-walid? Al-walid dekat sini merujuk kepada bapa. Al-walad dekat sini merujuk kepada anak. So ada yang mengatakan walid kat sini, bapa kat sini Allah bersumpah adalah merujuk kepada Nabi Adam AS. Manakala walad dekat sini adalah merujuk kepada zuriat Nabi Adam AS. Ya, adalah zuriat Nabi Adam AS. Baik, kenapa Allah bersumpah dengan bapa dan anak? Maka dekat sini para ulama mengatakan, pertama tafsirannya, walid tu Nabi Adam, walad itu anak cucu cicit zuriat Nabi Adam AS. Maknanya Allah menyatakan bahawasanya Allah mengingatkan kepada manusia, kamu ini yang saling menindas, saling menzalimi antara satu sama lain, walhal kamu wahai manusia mempunyai bapa yang sama. Dan kalian semua adalah zuriat kepada Nabi Adam AS. Itu maksud dia. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan Nabi Adam dan zuriatnya? Kerana Allah Ta'ala nak menyuruh manusia mereka memahami bahawasanya mereka ini berasal daripada bapa yang sama. Tak ada siapa pun keturunan baik Cina, India, Kadazan ke Melayu ke Iban ke, melainkan semuanya berasal daripada keturunan Nabi Adam AS. Sebab Nabi Adam adalah bapa kepada manusia. Jadi semuanya berasal daripada baginda AS. Ya. Dan kita pula adalah anak cucu cicit zuriat Nabi Adam yang berbeza-beza warna, bahasa, bangsa dan sebagainya. Maka di sini Allah Ta'ala nak menyatakan, Allah bersumpah dengan hal ini kerana nak mengatakan betapa pentingnya
manusia itu mengetahui mereka daripada zuriat yang sama, daripada keluarga yang sama, daripada keturunan yang sama, dan juga sudah pastilah mereka kena mengikut agama bapa mereka. Siapa dia? Nabi Adam AS, iaitu agama Islam. Yang keduanya, mereka tidak boleh saling bermusuhan, saling menganiayai, saling menindas, kerana mereka hakikatnya adalah daripada keluarga yang sama. Ya, daripada keluarga yang sama. Sebab itulah ulama membahagikan silaturahim ini kepada 3. Satu, kenapakah silaturahim itu dipanggil sebagai silaturahim? Yang pertama, kerana kita mempunyai hubungan yang sama dari sudut keluarga. Maknanya kita berkongsi rahim yang sama dengan ibu kita. Maknanya adik-beradik, mereka yang mempunyai hubungan mahram, mereka ni dipanggil hubungan silaturahim al-qarib. Dipanggil rahimul qarib. Maknanya silaturahim yang ada hubungan kerabat. Atau ada hubungan mahram. Yang kedua, dipanggil sebagai kita mempunyai hubungan silaturahim dari sudut keturunan. Ataupun kita panggil bangsa yang sama. Ini dipanggil rahimul qurba. Iaitu kita memiliki kerabat yang sama, bangsa yang sama. Tapi dia ada satu lagi tahap yang ketiga dipanggil, iaitu rahimul bashar. Kita mempunyai hubungan silaturahim dari sudut kemanusiaan. Sebab kita semua adalah manusia daripada bapa yang sama dan merupakan makhluk Allah yang bergelar manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah Allah Ta'ala memperingatkan pada ayat ketiga ni, supaya orang musyrikin tahu yang mereka tindas itu Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, mereka tu adalah bangsa mereka sendiri. Kaum Quraisy sendiri. Arab sesama sendiri. Bahkan yang lebih besar daripada itu, mereka adalah daripada zuriat Nabi Adam AS. Sepatutnya mereka itu saling menghormati, saling memberikan perlindungan dan keamanan, dan yang lebih besar daripada itu adalah mereka mengikut ajaran dan agama yang dianuti dan dibawa oleh Nabi Adam AS. Kerana itulah agama sebenar mereka, agama daripada bapa asal mereka, iaitu agama Islam. Namun mereka telah menyimpang dan menyeleweng. Okey? Baik. Kemudian, kita pergi kepada ayat keempat. Kejap. Okay, kita pergi kepada ayat keempat. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita. Lepas Allah dah sumpah dengan semua benda-benda yang penting ni untuk mengingatkan kepada manusia, Allah sebut tentang hakikat kehidupan manusia. Supaya manusia tahu apa sebenar tujuan Allah ciptakan mereka hidup kat dunia ni. Untuk tujuan apa? Sebab ramai manusia yang menjadi kufur, yang ingkar, yang buat zalim, adalah kerana mereka tidak mengetahui tujuan atau matlamat hidup mereka yang sebenarnya. Maka Allah kata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu fi kabad. Apa makna fi kabad? Baik, tafsiran yang pertama, fi kabad ni maknanya al-kabad kat situ memberi maksud batni ummi. Ada tafsiran mengatakan maknanya manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam perut ibunya. Memang mana ada manusia yang Allah cipta luar pada perut mak dia, luar daripada rahim mak dia, tak ada. Kan tadi Allah bersumpah dengan kita keturunan yang sama. Lepas tu Allah Ta'ala cerita dalam tafsiran yang pertama ni, kita semua ni semua dicipta oleh Allah dalam rahim ibu kita. Dan kita ni semua pula
datang daripada rahim isteri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek dia kita, iaitu Hawa. Maknanya pokok pangkalnya kita ni datang daripada rahim yang sama lah. Daripada Hawa tu rahim yang sama. Yang kedua, ada ulama menafsirkan kabat kat sini. Kabat kat sini bukan perut ibu. Tetapi kabat dekat sini, iaitu Allah ciptakan manusia tu dalam keadaan istiwa wal istiqamah. Maknanya Allah ciptakan manusia ni dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan bersih. Dalam keadaan sama rata. Tak ada beza. Ya, bila mereka bergelar manusia saja, tak ada beza antara kulit hitam dengan putih, merah dengan biru. Adakah orang biru? Tak apalah, ni contoh je kan. Tak ada beza antara kulit kuning dengan kulit putih melepak ke apa. Tak ada beza. Yang membezakan mereka, Quran ajar, adalah taqwa. Ya, sebab itu dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu ada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa yang berbeza-beza warna kulit, dan ketahuilah yang paling mulia di sisi kamu itu adalah yang paling bertakwa. Okey. So tafsiran kedua, apa dia makna kabat? Kabat tu Allah ciptakan kita ni sama rata. Dan Allah ciptakan kita ni semuanya dalam fitrah. Maknanya semuanya dalam keadaan tak berdosa. Semuanya di atas fitrah agama Islam. Semuanya di atas fitrah inginkan kepada agama yang beriman kepada Tuhan yang sebenarnya. Itu fitrah. Dan juga yang menyukai kepada kebaikan, bukannya kejahatan. Itu fitrah. Baik. Kemudian, ada juga ulama menafsirkan, banyaklah tafsiran kabat ni. Itulah kehebatan ayat Quran dan bahasa Allah. Yang terakhir, apa makna kabat? Makna kabat yang terakhir adalah syiddah wa talaba ma'isyah. Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan ujian. Kabat tu maknanya dalam keadaan diuji. Maknanya mereka ni diciptakan dalam keadaan mereka sentiasa diuji. Sama ada jasmani atau rohani. Jasmani kita ni Allah uji kita macam sakit kan. Allah uji kita cedera, kadang-kadang patah, kadang-kadang rosak, anggota kita cacat. Itu ujilah tu. Atau dari segi rohani kita, Allah Ta'ala uji ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa hasad, ada rasa benci, ada rasa takut pada Allah, ada rasa malu. Itu semua juga adalah merupakan ujian. So kita ada beberapa tafsiran kat sini. Pertama, rahim ibu. Yang kedua, fitrah. Fitrah dan sama rata. Ya. Dan yang ketiga, iaitu di dalam ujian dan kesusahan. Dan kesusahan. So daripada tiga tafsiran ini, majoriti ulama menyatakan tafsiran ketiga itu adalah tafsiran yang lebih masyhur lah. Ya. Okey, sekarang kita nak tengok pengajaran daripada tafsir ayat yang keempat yang kita dah tafsir tadi. Pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Ketiga-tiga tafsir ni kita boleh ambil pengajaran dia. Yang pertama, Allah Ta'ala nak menyatakan tentang Allah menciptakan manusia ni supaya manusia ini hidup dalam keadaan berkasih sayang. Kenapa berkasih sayang? Sebab mereka berasal daripada perut ibu yang sama. Yang kita dah sebut tadi silaturahim tu. Maknanya sepatutnya mereka tidak boleh menindas, menganiayai, menzalimi, tidak berlaku adil sesama manusia. Kerana mereka itu sepatutnya hidup dalam keadaan berbuat baik, menghormati antara satu sama dengan yang lain. Itu yang pertama. Ya. Sebab itu Islam
Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan tanah haram suci Mekah tu adalah merupakan tanah haram yang aman. Kan kita baca dalam surah At-Tin kan, wa hadzal baladil amin, kata Allah. Dan tanah itu adalah tanah yang aman, ya, tanah yang damai, tanah yang sejahtera. Baik. Yang keduanya, sebab apa Allah sebut fi kabat ni ulama tafsir dengan kasih sayang? Kerana masyarakat Arab ni mereka hidup dalam peperangan, mereka hidup dalam pemusuhan. Padahal mereka ni bangsa sama, keturunan sama, cakap bahasa sama, tapi duk bergaduh sama sendiri. Ya, duk bermusuhan sama sendiri, berbunuh, apa ni orang kata apa? Merampas hak sesama sendiri, kemudian memperhambakan sesama sendiri, dan mereka tak bersatu. Mereka tidak bersatu. Itu yang Allah Ta'ala tegur. Sepatutnya mereka itu hidup dalam keadaan fi kabat. Hidup dalam keadaan harmoni. Menghormati antara satu sama dengan lain. Bukan melampaui batas. Dan sebab itulah Islam datang membawa keamanan, membawa perdamaian, membawa nilai kasih sayang, ya, kepada seluruh alam, bukan kepada manusia saja, bahkan kepada hayawan, ya, kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain, ya, tanam-tanaman. Sebab itulah di dalam tanah haram pun tak boleh untuk dia sengaja merosak-rosakkan tanam-tanaman itu, ya, di kawasan tanah haram. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil adalah, iaitu ayat ini juga menunjukkan kepada kita tidak ada penilaian kita sebenarnya adalah berdasarkan penilaian pada pandangan Allah. Bukan penilaian pada pandangan manusia. Penilaian pada pandangan manusia apa dia? Handsome, cantik, kacak, kaya, berkedudukan tinggi, banyak harta, banyak pengaruh, banyak pengikut. Itu penilaian manusia. Sebab tu kita dah sebut tadi, kabat tu maknanya manusia ni sama rata. Tak ada beza. Yang menyebabkan manusia nampak manusia ni berbeza kerana penilaian nafsu. Nafsu menilai manusia pada rupa paras, pada kuasa, pada kedudukan, pada pangkat, pada harta. Itu penilaian nafsu. Tapi Allah Ta'ala menyuruh kita pada ayat ni, bila kita nak menilai manusia, maka hendaklah kita menilai manusia itu adalah berdasarkan kepada penilaian Allah. Pada pandangan Allah. Pada pandangan Allah, penilaian manusia itu yang pertama adalah pada imannya. Keimanannya. Iman dan kufur itu yang membezakan di sisi Allah. Yang kedua adalah pada ilmunya. Pada pengetahuannya. Yang ketiga adalah penilaian Allah pada takwanya. Sejauh mana dia jaga perintah Allah dan dia amalkan ilmunya. Dan yang keempatnya penilaian di sisi Allah Ta'ala itu adalah pada hati dan akhlaknya. Sebagaimana Allah sebut, qad aflaha man zakkaha. Telah berjaya orang yang mensucikan hatinya. Dan dalam ayat yang lain Allah sebut, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka yang berjaya menahan nafsunya, maka syurgalah sebagai tempatnya. Baik, yang last kali kita ambil kat sini daripada pengajaran tadi ayat keempat, Allah menyatakan manusia ini, ya, sentiasa, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mereka diuji oleh Allah. Jadi hidup ni sendiri adalah merupakan satu ujian. Sebab itulah Allah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata sesungguhnya kami ciptakan bagi kamu kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum. Nak uji kamu.
ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalannya. So kat sini jelas pada kita, hidup ni satu ujian. Dan ujian itu pula Allah datangkan pada kita dengan beberapa cara. Sama ada ujian pada saya nak tutup dengan ada satu riwayat yang saya baca, yang mana Allah Ta'ala tidak akan mematikan seseorang hambanya itu, yakni manusia lah, melainkan setelah mana Allah Ta'ala menguji padanya pada 4 perkara. Allah mengujinya pada 4 perkara. Yang pertama adalah Allah Ta'ala menguji agamanya, imannya. Allah uji iman kita, yakin pada Allah ke tidak. Kemudian Allah Ta'ala menguji agama kita, macam mana ibadat kita, ikhlas ke tidak. Allah Ta'ala uji. Yang kedua, Allah Ta'ala menguji ilmu kita. Maknanya bila kita dah ada ilmu, Allah uji kita. Kita ni beramal tak dengan ilmu kita? Ataupun kita ni, Allah uji dengan ilmu ni, apakah kita jujur dengan ilmu kita? Apakah kita menyampaikan ilmu tu dengan betul? Apakah kita mencari ilmu? Itu pun ujian pada ilmu. Yang ketiganya, Allah Ta'ala menguji kita adalah pada diri kita. Diri kita ni merujuk pada Allah Ta'ala uji penyakit dan sebagainya lah. Musibah yang kena pada diri kita. Yang seterusnya, iaitu Allah Ta'ala menguji pada benda yang kita sayang. Yang keempat, benda yang kita sayang. Contoh harta kita yang kita sayang, mak bapak kita, anak pinak kita, pasangan kita, semua orang yang kita sayang, maka Allah Ta'ala akan mengujinya, sebab Allah Ta'ala nak tengok mana yang lebih kita kasih dan kita cintai antara Allah Ta'ala dan juga orang-orang yang kita kasih. Okey, baik. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sampai ayat yang keempat. Nanti kita akan sambung pada ayat kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.